Kita akan tengok exercise function. Siapa yang dah buat tu alhamdulillah berjaya, tahniah. Yang belum, takziah ke apa? Sebab okey, tak apa, saya akan bagi contoh ni. Saya harap kamu akan buat semula. Saya akan rakam. Kamu kena cuba. Kalau nak lulus, kamu kena cuba. Okey? Sampai kamu boleh buat sendiri tanpa tengok apa-apa buku. Okay, tengok soalan boleh buat. Macam saya boleh buat lah. Okey? Saya jangka ada student akan buat 10 minit, 20 minit. Kalau kamu lepas habis lecture ni, insyaAllah. Okey, soalan pertama. Write a C program consists of following function declaration. Saya bagi 4 function declaration. Kalau tengok ada semicolon kan? So ini declaration. Okey, saya dah bagi siap-siap. Jadi kamu kena copy je lah. Kemudian define. Kemudian kamu kena call function tu accordingly from main function. Okey. Kalau tak faham, kamu download contoh ni. Itu saja. Okey, saya akan terus buat contoh dia. Saya bila saya berzoomkan dia, video saya ada flicking. Dia ada apa? Dia bergetar. Macam takut nak ambil exam dia. I don't know. Sekarang okey, tapi bila kita video tu dia ada flip. Okey, mula-mula buat apa? Main function. void main. Sebab saya akan gunakan printf dan scanf, so saya akan include stdio.h. Okey. Ini minimum lah. Kalau kita mula program pernah mula ni. Bila saya gerak ada juga yang tak buat macam ni. Saya pun tak faham. Dan habis semester ulang-ulang benda sama. Okay. So kalau kamu compile, no error, no warning. Because this minimum C program. Okay. Okay, soalan dia, dia dah bagi, so guna je. Jadi kalau dalam exam saya bagi, macam dalam trial baru ni, kena gunalah. Okay. Copy saja dan paste dan modify ikut format yang betul. Ini tak ada, so buang lah. Ini pun tak ada, kena buang. Ini format yang betul ya. Okay, so this is function declaration ataupun disebut prototype. Okay, kalau saya compile dia tak ada warning ya, tak ada error. Okay, kemudian kita define. Macam define dia, kamu copy dan paste, buang semicolon, ganti dengan body. Okey. Kalau kamu macam ni 5 minit siap kan? Minimum. Tak ada error kalau kamu buat macam ni. Kalau rajin type lah, saya tak harap. Ada juga yang saya tengok naik juga, tak apalah. So compile tak ada error tapi ada warning. Okay, sebab ada return. So ini yang ada return. Ada float ni, perkataan terakhir mesti ada return. RETURN. Untuk testing kita buat 0.0 testing supaya hilang warning tu. Okay, 0 error 0 warning. Okay. Okay, jadi kita rangka dah ada, so saya akan define ni. Habiskan definition ni. Printf. Biasa kalau tengok dalam sistem biasa, dia ada header dan footer kan. Kalau tengok saya punya yours.net tu, dalam bila you login, header dan footer sentiasa ada kan. So saya buat macam tu lah, kita boleh call benda ni. Setiap dalam program kita call benda sama. Tapi saya bagi yang simple, salam. Okay, dan juga printf. Wassalam. Okay. Boleh? Ini senang kan, so kita boleh call daripada main function ya. Saya call sekarang kemudian ya. Sebab ini yang void and void ya. Kalau tengok ni void and void. Display footer, maknanya kalau kosong ni void ya. Jadi senang kita just call sebut nama.
Cara sebut nama dia? DISPLAY header. Okay, itu saja. Jadi dia tak ada apa yang kita passing parameter dan tak ada return, mana tak perlu sambut, tak perlu display full. Okay, so kita setakat ni okay. Okay, sub soy. Okay, sekarang ni kita tengok yang ini belum habis lagi. So ini saya define, ni kerja dia get float, maknanya ambil meaningful kan, saya punya function name kan, get float, get ambil perpuluhan ni kata. So saya bagi declare float sini apa-apalah 6 ke, and then gunakan scanf untuk dapatkan nilai pada user. Enter floating point number. Okay, scanf percent f, saya tak nampak sangat ni, 6. Okay, then return 6. Okay, return 6. Jadi function ni siapa yang call, maknanya function call dia akan dapat value 6 nanti. Nilai dalam 6 bukan dia dapat pemain bola tu, dapat bola tu. Okay. Okay, so kalau kita compile sini error. Okay, and then this function pula macam mana? Printf, ini kerja display saja. Ini maknanya apa yang diterima, ini pintu masuk dia when somebody call, maknanya bila dia gunakan display float ni, bersama tu dia kena hantar nilai, dan nilai tu disambut oleh a float. Okay, so yang ini kita akan display the floating point, number is percent 2f no line float. Okay, lebih. Saya pun tak nampak sangat ni kecil. Okay, so compile. Okay, sekarang tengok macam mana guna bila involve dengan ada passing and return value. Okay, kalau void and void, dia tak ada passing, dia tak ada return value. Okay, so saya buat tengah-tengah ni ya. Okay, mula-mula ambil float, get float. So panggil function tu get float. Okay, perlu saya passing tak apa-apa? Tak perlu sebab nampak kosong di sini, void tutup saja. Tapi lepas dia execute semua ni, dia ada return, so kena sambut. Kita gunakan simbol sama dengan untuk sambut. So apa-apa lah sini, katakan X katakan. Okay, so sebelum guna X, you have to declare X. Okay, kemudian lepas dapat nilai tu dipegang oleh X ni, kita nak display nilai tu. So call function apa? Display float, DISPLAY float, FLOAT. Okay, nampak tak yang box tu? Box tu adalah kepala kepada definition bawah ni. Sama, exactly the same. Jadi kalau katalah ni kat bawah berada ke 1000 batu ke bawah, pun masih kita boleh nampak apa benda tu, betul tak? Kenapa tu? Okay, ada yang berada kat bawah. Okay, saya tak tahu apa pun. Betul tak? Tak perlu tengok bawah pun, kita dah nampak dia ni berada a float waiting a value yang hitam tu. Nampak tak? AFLOAT. Itu variable tengah menunggu nilai. So sekarang nilai siapa pegang di sini? X. So X akan pass kepada a float ke bawah. Okay, so kalau kita masukkan 2.5, okay, itulah yang berlaku.
Okay? Okay, ada soalan tak? Okay, saya akan copy dan masuk ke sini, saya besarkan. Okay, perhatikan macam mana tengok flow dia. Ini very important. Kalau sebenarnya nak faham function ni, kita how to construct dan how to use. Bila construct ada dua, define and declare. Bila guna ada call. Okay, so bila kita call, berlakulah flow dia. Sebab tu saya selalu minta conteng, tapi tak ada conteng pun. Saya minta hantar, tak ada hantar pun. Up to you lah. Okay. Memang kena conteng juga baru kita nampak. Okay, tengok flow dia. Macam mana execution berlaku. Saya katakan daripada Windows 7. Saya punya komputer ni Windows 7. Mungkin kamu Windows 8 atau XP sebagainya. Okay. So, bila kita execute program kita daripada Windows 7, dia akan datang sini. Okay, ini without passing parameter because void. Okay. Dan selepas dia execute ni patah balik ke Windows 7. Jadi pada Windows 7 datang pergi ke main. Sebab tu kalau tak ada main function, tak adalah, dia tak execute lah program kita. Okay. Mesti dia pergi ke main. Dia hanya kenal main ni. Dia tak kenal display header. Okay. Okay, ujung nanti dia akan patah balik ke sini ya, itu saja. Tapi sebelum tu tengok sini, dia ada berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tengok macam mana flow. Bila sampai line ni, apa berlaku dekat RAM kita? Dia akan sediakan satu storage. Nama dia X. Okay, data type dia float. Okay, ini adalah function call of display header. Dia akan call definition of display header. Ini function call of display header. Dia akan call function definition of display header kat bawah tu. So dari sini pergi ke sini. Perlu pass apa-apa tak? Tak ada sebab sini void. Execute this statement, dia keluarkan screen. Then mesti patah balik ke function call of display header. Datang daripada function call, pergi ke definition, patah balik ke function call. Semua program macam itu. Semua function macam itu. Mesti dah pergi. Dalam kes ni, dia ada dua. Sama ada passing ataupun tak ada. Dalam kes void, tak ada apa-apa di passing. Dalam kes void, tak ada return. Value tak ada yang dipulangkan. Mesti dia return. Okay, function tu mesti datang, balik. Datang, balik. Kalau void, datang tangan kosong, balik pun tangan kosong. Faham tak ni? Okay. So, sebab tu void and void senang. Itu sebab tak ada apa yang dia tak ada apa yang dia hantar, tak ada apa yang dipulangkan. Okay, no passing parameter, no return value. Okay. You tahu tak konsep passing ni? Passing bola kan? Passing bola tu, dia ada bola yang bergerak. Itu passing nama dia. Okay. Okay, okay, dia patah balik semula ke function call. Remember, ada term function call. This is function call of display header. Will call function definition of display header juga. Dia tak mungkin function lain dia panggil. Dia mesti ke definition. Patah balik ke definition. Function call. Okay, habis statement ni. Statement yang kedua, function call of get float. Saya tukar color supaya nampak sikit. Jauh. Okay, so tengok sini. Function call of display get float, call function definition dia. Perlu saya pass apa-apa tak? Perlu tak? Tak perlu sebab sini void. Janganlah letak apa-apa sini. Jangan pening-pening letak apa sini sebab sini void. Okay, so no passing parameter. Execute the statement. Sampai sini dia execute the statement. Bukan, banyak kerja lagi. 1, 2, 3, 4. Jangan return dulu. Dia akan create memory storage ni, nama dia 6. Okay, dalam RAM 6 ini kepunyaan get float, X ni kepunyaan main. Okay. So dalam ni dia akan keluarkan screen ni, enter a floating point number and then scan F. Katalah dimasukkan 2.0. So di sini akan terisi 2.0.
kosong. So sekarang return 2.0. Okay, dia return 2 ni bergerak, dia check perpuluhan tak? 2.0 perpuluhan tak? Yes. Jadi dia patah balik ke mana ni? Function call of get float. Okay, so dia akan patah balik ke function call. Daripada function call datangnya, execute return balik ke function call. So olah-olah di sini x sama dengan 2.0 semicolon. Dia ganti tempat ni. Nampak tak? Tak nampak juga? So sekarang masa dia pergi without passing parameter, masa dia balik with return value. So 2 ni bergerak, 2.0 bergerak sampai ke sini, letak tempat sini. Okay, dia gantikan get float punya tempat ni. Jadi seolah-olah jadilah macam ni. X sama dengan 2.0. Jadi dalam RAM kita nanti terisi 2.0. Boleh faham? Okay. Okay, last kali saya tukar color. Ini statement lagi adalah function call of display float. So dia akan call function definition of display float. Bersama tu dia akan letakkan bukan X, nilai adalah X. Sini ada 2.0. So 2.0 tu bergerak ke mana tu? Dah lari ke bawah. Aduh. Sorry, ada apa ya? Conteng boleh? Void display float. Float. Saya dah letak ke bawah jadi tak. So printf %f float. Okay, nanti kamu sambung ya. Okay, jadi maknanya sekarang ni, okay, 2.0 pergi ke mana ni? 2.0 bergerak pergi ke function call of display float. Dia pergi ke sini. Okay. Jadi dia, okay, dia akan create satu RAM sini, storage. Nama ni a float. Okay. Jadi nilai 2.0 akan diisi sini, 2.0. So a float ni kepunyaan siapa ni? Display float. Okay, function display float. Jadi 2.0 akan kita display kat sini. Selepas tu dia patah balik ke mana? Function call display sini. Sorry. Sambung lagi sini. Okay. So 2.0 with passing parameter, masa balik without passing, without return value, sebab adalah void. Okay. Alah, bang masuk sini be. Apa situ tu baris-baris sampai sana. Angkat sini, tak kursi. Datang awal sikit. Okay. Lepas tu ada function call of display float. So dia akan display floater. So dia akan pergi ke function call of display. Mana dia? Hilang juga. Okey lah, kamu tambah situ display footer, execute wassalam and return back. Sebab dia void and void, so subsoil lah, kamu buat sendiri. Void and void ke sini. Okey. Perhatikan sini tak perlu pas apa-apa sebab sana void. Okey, kalau saya tunjuk sini, dia dari ke bawah jauh. Okay. Ini adalah void and void ya. Kalau tengok sini. So bila dia bergerak dari atas tu, daripada function call, tak perlu pas apa-apa, dia execute statement ni dan patah balik. Pun tak return apa-apa. Okay. So dia balik ke sini without apa-apa.
Okay, itu adalah flow dia. Dan last kali gimana pergi? Mesti balik ke main function. Balik kepada Win7. So datang dari Win7 pergi ke main, execute, bergerak, patah balik. Okay, call, define, call, define, call, define, call, define, call, then return back to Windows 7. This is the flow. Okay, ini logik dia. Okay, apa yang tak faham? Tanya. Macam faham So dari call pergi ke definition, buat kerja, execute, patah balik ke call. Semua function begitu. Daripada call, function call pergi ke definition. Kamu tahu tak function definition mana ni? Tak tahu. Apa dia definition ni? Function definition yang ada kepala dengan body kan? So dia tak kisahlah tak atas bawah, dia pergi atas ke bawah boleh. Yang penting dia akan pergi ke definition dia. Okay, dan patah balik ke function call dia. Tahu function call mana tak? Ini call ini call. Definition dia bawah ni. Okay, so daripada function call pergi ke definition, patah balik ke function call. Daripada function call pergi ke definition, patah balik function call. Semua macam itu. Cuma masa dia bergerak, masa dia kita call tu ada passing atau tidak. Kalau ada parameter, ada passing lah. Kalau void tak ada passing. Kalau dia pulang ada return atau tidak. Kalau void tak ada return. Maknanya tak ada benda yang dipulangkan, tapi dia pasti pulang. Maknanya di tangan sama ada dia ada pegang benda tidak tu je. Mesti kembali je. Okey, itu contoh yang pertama. Ada soalan tak kelas? Kalau tak faham tanya ya kelas, jangan, saya akan cuba jawab. Okey, kalau dalam exam jangan tanya. Okey, saya tak layan dalam exam tuan tanya. Sekarang tanya. Okey. Tapi biasanya dalam exam baru tanya, saya kenapa ni? Tak tahu apa nak tanya. Oh, hebat tu. Sebab dia tak buat exercise. Kalau orang buat exercise, dia akan jumpa problem. Sama juga kita buat main bola kan. Baru kita nampak skill dia. Kita buat repair kereta motor, baru kita nampak benda yang kita tak tahu. Tapi kalau kita tak buat, kita tak tahu, kita ingat senang je. Memang kena buat baru siapa buat dia banyak soalan. Siapa tak buat dia tak banyak soalan. Dia faham semua. Sebab dia tak jumpa problem tu. Betul tak? Okey, saya buat nombor 2 lah, contoh 2. Okey, contoh nombor 2. Nombor 2 ni untuk dapatkan kuasa 2 integer. 2 kuasa 2 berapa? 4. 10 kuasa 2? 100. Itu maksud soalan ni. Okey, soalan ni kata kamu kena buat program tapi gunakan function yang sedia ada. Ada berapa function saya bagi ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So saya padam ni boleh? Jadi halus dia. Apa dia sini? Okey, macam biasa kena ada rangka. Hash include stdio.hash. Okey, ada soalan ni. Siapa tak faham ni? Ini okey kan? Okey, yang basic dia ya. Okey. So kita tengok soalan dia. Ya. Yeah. Macam mana? Kalau saya tak bagi lagi pening kamu. Betul tak? Kamu nak pun boleh, tak nak pun boleh. Tapi dalam reality kamu tak dibagi. Kamu sendiri program kena buat.
Betul tak? Memanglah kan dibagi solat. Okay, saya ada luas spare, saya nak kira, kamu tolong buat function. Okay. So sekarang ni saya bagi contoh soalan nombor 2 saya bagi. Okay, saya just copy dan saya paste dan saya buat ikut format dia. Buang A, B. So ini is format of function declaration. So kalau saya nak define macam mana? Okay, compile dulu. So compile 0 error 0 warning. So macam mana nak kita define? Space saja bawah tu, buang semi colon, ganti dengan okay. Compile 0 error 2 warning. Kenapa ada warning? Setiap selain dah buat mesti ada perkataan return. Saya bikin integer. So ini return. Untuk testing kita buat kosong dulu. Ini testing value So supaya hilang warning. Okay. Boleh. So baru jumpa lamanya dah berapa minggu, saya ingat function ni saya dah buat 8 minggu. Okay, so ini printf salam okay, kita boleh call display float display header. Okay, bila void and void ni senang kita just sebut nama satu. Okay, dia macam garis tu kan, void and void. So call, sebut je nama dia, display footer. Okay, so kita boleh run. Okay, habis tu basic. Okay, yang ini macam mana? Get integer. Kita declare satu variable integer 6 katakan. Okay, printf enter and integer, scanf percent d and percent 6 return 6. Okay, itu maksud dia. Boleh? Okay, ini kuasa 2 kan dia. Apa dia? Formula dia 6 kali 6. Betul tak? Ini maknanya bila dia somebody call dia kena bagi nilai ke sini 6. So kali je lah. So ataupun power kuasa 2. Okay, boleh juga. Okay, tapi kena include math.h. Okay, kalau tak nak macam ni pun tak apa. Saya terima juga kalau macam ni. Return 6. Boleh, sama-sama je. Kalau pening pakai ni je lah. Okay, so pilih salah satu lah jangan dua-dua pula. Okay, dua-dua boleh. Cuma sebab ini function ni pow ni dia akan returnkan nilai nombor perpuluhan. So saya force dia jadi integer. Ini kita forcing. Ni pow ni dia akan pulangkan 2.5
dia nombor perpuluhan. Hasil kuasa 2 dia tu perpuluhan. Jadi saya nak integer. So saya force dia sebab dia return integer. Kalau tidak warning. Boleh juga kata ada ni. Tengok dia ada warning. Itu warning. Dia kata return possible data loss. Double kepada integer. Ini nampak tak ni? Ni. Dia kata ni power ni dia return double. Tapi sedangkan pintu gate ni integer. Dia tak apa, dia tak meletup, tapi hilangkanlah buat okey supaya dia hilang buat ni. Okeylah kalau pening ni saya tinggal ni. Saya pakai ni jelah. Lagi senang. Tak ada pening-pening. Siapa buat yang power ni saya bagi markah lebih. Bagi pahala lebih sikit. Okey. Sebab itu menggambarkan fahaman. Okey. So function yang ini kerja dia display saja. Print f. Dia terima dua nilai, dia display 4 percent di power 2 of the power 2 of percent d is percent d. New line. Sini apa ni? Integer 6 NUM. Sebab 6 terima nilai ni. Ini pintu masuk dia. Dia ambil nilai tu, di display result. Okay. Habis. Okay, sekarang kita nak gunakan dia. Macam mana guna? Yalah, kalau apa? Mula-mula get integer, kemudian kuasa 2 akan dia, kirakan dia. Ketiga, display. 3 task. Sebab tu kita sebut sebagai function. Kita sub-subkan dia. 3 rutin. Okay, mula-mula ambil integer get integer. Perlu pas apa-apa? Perlu pas apa-apa? Kenapa? Sebab function ni void. So kau tutup je. Jangan rajin-rajin bagi nombor 2. Okey. Tapi masa dia return, ada value tak? Ada. So kena sambut dengan variable. Apa-apa variable? Katakan x. Okey, so sebelum guna x di sini kena declare. Kalau tak, dia tak faham betul x. Okey. Dah dapat nilai tu di sini. Kata dah ada 2 sini. So, kuasa 2 kan. POWER 2. Apa dia minta? Kepala dia ni terpampang kat sini. So, variable 6 tengah tunggu nilai. Siapa pegang nilai tu? X. Okey, so x ni tendang bola tu 2 ke 6. Tiang gol. Bukan tiang gol, 6 Tapi lepas tu dia ada return tak? Ada. So kena sambut dengan sama dengan hasil. Sebelum guna hasil kena declare. Kalau tak dia tak faham. Okay, last kali function apa yang boleh? Display result. DISPLAY result. Okey, kepala tu yang dia hitam, ini dia hitamkan highlight nilai dalam X. Okey, tengok bertukar dia jadi result jadi gelap. So brother result ni nunggu kat bawah tu. Bagilah hasil. Tutup dia. Okey. Sub soy. Okey. 404 16. Okey, ada soalan tak? Okey, saya copy. Saya masuk dekat pen, saya conteng Kena conteng juga, kalau tak faham juga. Memang macam tu. Sedangkan conteng pun susah nak faham, apa lagi tak conteng. Okey, tengok sini flow dia. Win 7. Okey, daripada sini pergi mana? Main. Okey. Sampai dekat sini, 2 storage akan dibuat. 1,
Nama dia X dan hasil. Okay. So X dan hasil ni kepunyaan brother man, company man. Okay. Kalau nama ni Yusuf, ini Ali. Pekerja Yusuf Ali untuk syarikat man. Itu maksud dia. Dia storage saja. Storage ni kepunyaan man. Okay. Saya rasa itu penting nak faham konsep ni. Kemudian display header. Ini function call display header. So pergi ke mana? Ke bawah. Pergi ke function call of call, pergi ke definition, execute satu statement ni, patah balik ke function call. Okay, pergi pun kosong, balik pun kosong. Sebab void and void. Okay. Okay, ini yang kedua, saya tukar color. So function call get integer, mana dia? Nampak bawah? Okay. So daripada function call pergi ke function definition of get integer. Perlu pass apa-apa? Tak perlu. So execute this statement. So ada satu storage, nama dia 6. So 6 ini milik siapa? Get integer. Okay. Execute this statement. Enter an integer. Keluar dekat screen. Ini 2.0 katakan. 2. So akan terisi sini 2. So sekarang return 2. So 2 ni akan bergerak ke mana? Sini dia check. Betul kan nama integer? Betul. Mana destinasi dia ni? Yes, function call. Jangan sebut main, pergi ke function call. Patah balik function call. Okay, sekarang ni 2 ni dia ganti tempat get integer ni. Seolah-olah di padam ni dia bubuh sini. Jadi seolah-olah X sama dengan 2 semicolon sebab dia ganti tempat get integer tu. Jadi di sini apa? 2. Nampak tak ni? Sebab ini ada sama dengan ni. Okay. Okay, kemudian perhati betul-betul jangan sembang-sembang. Masa exam nanti kan tak boleh faham pula. Okay. Statement yang ketiga. So function power 2. Mana dia? Okay. Function power 2. Okay, 2. Sini 2 kan? Yeah. X bukan 2 kan? Yeah. 2 di sini. So 2 ni bergerak ke mana? Yes, function definition. Okay, so 2 tu kena bagi 2 sini, tolak sampai sini. So dalam storage, dalam ni ada storage dia. Nama dia so 2 tu letak di sini. Okay. Boleh? Sampai statement ni, ini kedua kali 2, takkan tahu. 4 So dia returnkan 4. Checkpoint. Betul 4? Betul kan? So, mana pergi? Yes, function call of get power 2 So pergi ke sini. Dia replace power 2 sini. So seolah-olah hasil sama dengan 4 semicolon. So di sini terisi 4. Boleh? Okay, last kali jauh. Okay, function call of display result. Okay, mana dia? Okay, perhatikan ada 2 parameter di sini. Dua-duanya adalah integer. Okay, so tengok ini 2 bergerak, 4 bergerak. Mana pergi? Bawah lagi. Definition Ini ke mana pergi? Oh, jauhnya pergi. Sini. Ini? Boleh tak tukar tempat sini? Tak boleh. Jangan. Sini. Okay. So 2 di sini, 4 di sini. Okay, maknanya 2, 4. Okay. So maknanya dalam rumah ni, dalam company ni ada 2 storage juga. Bukan. 6 dan apa 2, 4 pula tu. Bukan variable. Result. Okay. So nilai di sini apa? 2 dan 4. Okay. So dia display saja 2 dan 4.
Then patah balik. Mana pergi? Function call of yes, display result. Patah balik. Perlu sama dengan tak sini? Tak buat void Okay. Lepas tu display footer. Ini senanglah, subsoi pergi. Mana pergi ni? Function call tu pergi mana? Pergi ke definition. Dari call pergi ke definition, execute, patah balik ke mana? Yes. Gunakan term yang betul ya, function call. Dan sini. Okay. Main function ni pergi mana? Yes, patah balik semula ke Windows 7. Saya punya Windows 7, kamu punya Windows 8. Okay. Okay, subsoi ya. Okay. Ada soalan tak ni? Macam faham Alhamdulillah. Seronok tengok orang faham. Tak faham lah tu kalau tak boleh buat. Orang faham ni ada dua. Dia boleh buat, dia boleh terangkan. Kalau dia tak boleh buat, macam faham. Okey, tengok soalan lagi ada tak? Mana lagi? Ini senang subsoi. Senangnya. Okey, nanti buat yang ini saya akan buat yang lain tak? Okey. Saya nak buat yang lain. Buat susah Ini senang kan? Saya nak tengok circle formula. Ini ada. Spare boleh spare. Dua lah. Circle images. Mana yang paling senang ni? Ni. Okay. Circumference ni luas bulatan inilah. Ini radius. Ini formula untuk bulatan. Circumference 2πr. Okey, tak apa, saya buat. Kita buat yang area dulu, boleh? Siapa tahu apa formula ni? Apa beza diameter dengan radius? Maknanya radius ni dari tepi tengah ke tepi. Radius 2 kali, mana ujung ke ujung. Diameter. Okey, saya akan kira luas bulatan. Okey, kelas. Cuba tengok, bila kita dibagi satu masalah dan tak diberikan, dalam kes yang saya nak buat ni, kita tak diberi function declaration, so kita kena buat sendiri. Okay, kita kena buat sendiri, jadi lagi susah. Okay, so sini R. So formula A sama dengan pi R square. Circumference pi R. Okay. Kalau diameter, kalau pakai diameter, apa ni? 4 pi D.
D square kan. R kan 2 kali D. Terbalik Terbalik R tu 2 kali D. R tu bagi 2 D. So 1/2. Jadi 1/4 pi D kuasa 2 kan? Betul tak? Tak belajar? Astaga. Ya Allah, kau buat je lah. Pi R tu berapa? R tu 2 kali separuh D kan? D bagi 2 kuasa 2. Takkan saya nak jawab matematik ni. Pi D kuasa 2 bagi 4. Tak apalah, tinggal lah ni. Pakai ini je lah. Okey, jadi berapa task kita kena buat? Mula-mula ambil function kita terlibat get radius katakan. Ini satu function. Function kedua apa? Area. Calculate area, betul tak? Ketiga display area. Boleh? So 3 task. Kita sub-subkan dia. Okay, get radius, kerja calculate area. Dah dapat nilai depan tu display. Okay. So kita compare dalam program ni. Mula-mula get radius. Float get radius. Void. Okay, ni satu. Kenapa dia ada float? Sebab dia akan return. Bila ada scanf dia return kan, betul tak? Kemudian calculate. Dia calculate, ada passing, baca return result. So double calculate area. Sini apa? Float area. Dia terima apa? Dia terima radius, dia kirakan dan pulangkan area. Last kali kita display. So void display area. Apa yang nak display? 2, 1 area, 1 radius. Radius dan area. So kerja function ni dia akan terima 2 benda dan dia display. Okay. Okay, dah siap. Compile, tak ada error. Kita define. Okay, compile. Ada 2 warning. Kenapa warning? Yes, ada sini return. Kita letakkan 0.0. Sini return 0.0. Okay, kita tengok 0. 0 ni. Okay. Okay, macam mana nak teruskan ni? Float radius bagi jari lah. R ke apa ke? Okay. Printf enter radius scanf percent f r return r. Okay, so function ni akan returnkan r. Bila dia call bagi. Itu maksud dia. Ini dia terima radius, dia proses. Apa proses dia? Formula lah kan. Apa formula ni? Pi kan r. Ini variable yang terima radius square. Betul tak? Kalau ataupun pakai pow return pi power radius kuasa 2. Okay. Pening. Ada yang pening. Pi kena define ya. H define pi 3.14. Okay. Cuba compile dia tak?
Kuning. Okey, tadi. Okey. Ini apa kerja dia? Printf. For radius is equal to %2f. The area is %2f. New line. Sini apa ni? Radius. Sini area. Okey, siap compile. Okey, sekarang ni kita dah siap define. Sekarang how to call? Ikut turutan. Mula-mula get radius. Perlu submit apa-apa? Radius. Kalau dia tak keluar kotak tu, mana salah eja ke apa ke? Radius. Nampak tak dia keluar kalau betul ejaan tu. So kosong, tutup. Tapi dia masa return ada value. Nampak tak ni return? Ada return. So standby dengan sama dengan. So sini buat apa ni? Jari. Saya nak bagi tukar lain-lain nama. Nama sama pun tak apa sebenarnya. Supaya nampak. Jari. Kalau tidak, nama pekerja sama. Yusuf sana, Yusuf sini. Pening. Okey. Okey, so sekarang jari dah ada nilai. Kita nak kira area. Function mana kita boleh guna? Cal area. Okey, perlu submit apa-apa? Ya, jari pegang nilai tu, dia bagi kepada radius. Jari, tutup. Okey. Dia return perlu tak? Perlu tak? Sebab dia return kan? Ini apa? Luas. Okey. So sini kena DOUBL sebab dia return double tu. Luas. Okay. Then display area. Okay, apa nak pas? Jari akan disambung oleh radius. Luas disambung oleh area. Jari. Okay, kita test program tengok. 2.0. Sub soy. Boleh? Okay, saya conteng boleh? Ke tak nak conteng? Sebenarnya kena conteng. Kamu memang nak, kalau tak faham. Macam faham. Okay. Sorry. Okay. Kelas tengok kalau kita masa flow ni ada tak involve dengan function declaration? Declaration atas tu kita dah lupakan, betul tak? Tak ada pergerakan di situ. Tak ada ya. So lupakan declaration tu. So Windows 7 pergi command balik. Okay. Sampai sini buat satu storage. Nama dia jari. Sini double. So size dia 2 kali. Luas. So jari ni kepunyaan main, luas punya main ya. So this is function call of get radius. So mana pergi? Sini. No need to pass anything. Sini. So dia ada storage. Nama dia R. Enter, scan 2.0. So terisi 2.0. And then return 2.0. Check betul. So bagaimana? Function call of get radius sini. Okay. Jadi seolah-olah jari sama dengan 2.0 semicolon. Okay, dia replacekan get radius ni sini dengan 2.0. So sini 2.0. Boleh setakat ni? Boleh.
Okay, saya tukar color. Okay, sampai line yang berikut ni juga function call. So bersama tu dia kena pass value sebab dia nak calculate. 2.0 bergerak sini. Okay, ada sini ada 2.0 kan? Jejari 2.0. So di sini ada satu storage juga. Nama dia radius. Okay, so bila dia pass di sini saja, terus dia isi kotak ni 2.0. Jadi 2.0 kuasa 2 4.0 kali 3.14 12.56. Okay. So 12.56 ni patah balik, check double, betul double. Mana pergi? Function call of calculate area. So dia replacekan calculate area sini dengan 12.56. Jadi luas seolah-olah luas sama dengan 12.56 semicolon. So sini ada 12.56. Okay. Belakang tu okey ke? Sembang tu. Ada tanya-tanya lah, tak apa. Okay, so kita dah dapat nilai jejari dan dapat luas. Kita nak display. So ada function display sini. Tengok macam mana dia pass ke bawah tu. 2.0 bergerak mana? Ke radius. 4.0 bergerak ke area. So jejari ni, kalau dia pemain bola, dia tendang bola tu sambut oleh radius. Luas tendang bola sambut oleh area. Dia tendang pemain bola ke tendang bola? Bola. Value ya, dia pass value. Okay, so sekarang ni di sini ada storage ya. Berapa storage? 2. Sini size, besar sikit. Dua kali ganda dapat tu. So sini apa? Radius. Sini area. So sini nilai apa? 2.0 tadi. 12.56. 12.56. Okay. So display 2.0, display 2.6. Lepas tu patah balik. Mana dah balik? Function call display area. Okay. Lepas tu perlu tak sama dengan sini? Tak perlu sebab dia ada buat ya. So tukar color jap. Mana pergi ni? Balik semula ke Windows 7. Okay, dah habis ni balik patah balik ke Windows 7. Sini. Okay. Habis gagal logs. Why man? You punya email betulkan. Banyak kali saya suruh betulkan dalam sistem, tapi betul juga. Semua reject. Ganti S, buang S saja. Bubuh S. Dia punya email saya hantar reject. Saya bagi tahu suruh tukar, tak tukar-tukar juga. Banyak kali. Banyak maklumat kamu tertinggal lah. Saya ada banyak bagi link yang semua tu. Tukar aja login, tukar update password, update email, itu saja. Gagal logs XX apa tu? Okay. Boleh kelas. Nanti okay. Okay, kalau saya nak buat ini calculate area, kalau circumference dah satu program, macam mana buat? Circumference. So saya kena ada get radius, saya kena ada calculate circumference, saya kena ada display circumference. So get radius dah ada function tu, tak payah pakai, tak payah ni susah. So kita nak calculate circum. Kamu sambung double boleh ya, saya pendekkan slot radius. Lepas tu void display circum. Sini apa? Float radius double circum. Boleh? Okay. So dalam satu function ya saya buat ni. Define kat mana? Bawah. Buang semicolon.
Sini apa? Calculate. Apa formula dia? Return to pi radius. Okay. Ini printf. Malah nak type lah. Circumference. Kenapa ada lebih ni? Kau ada tertinggal mana-mana ni? Okay. Compile. Okay. So call macam mana call? Jari dah ada sini. Ni. Tapi dah ada dalam program tu dah ada. Kita dah call sini, jari dah ada. Sekarang kita boleh kira calculate circum. Apa nak hantar? Jari yang pegang tu. Then return sama dengan siapa sambut? Ukur lilit. Declare dulu. Ukur lilit. Yalah, saya lupa. Okay. Lepas tu display circum. Apa nak hantar? Jari dan ukur lilit. Subsul. Sama lah. Okay. Nilai lain? Oh, tak percaya. 4.0. Okay, boleh? Ini kalau tak ada menu. Kalau ada menu macam mana? Okay, saya buat menu ya, menu. Void menu void. So define kat bawah. Okay. So sini kerja ni saya pindahkan semua. Ke mana ni? Okay. So sini just call menu. Okay. So patah balik dia akan pergi ke bawah. Sini. So saya pastekan tadi yang dibuat oleh tu. Boleh tak? Tengok sama tak? Sama je. Okay. Okay, sekarang saya nak buat menu sistem. Printf 1 calculate area new line. Malas type, buat calculate circumference. Sini nombor 2. Sini calculate area n circumference serentak. Ini exit. So sini kosong. Okay, apa nak buat? Yang paling senang if lah. If choice, choice, sorry, declare dulu choice, integer choice. So printf please make a choice. Scanf percent
D ampersand choice. Test tengok boleh tak? Okay. So if choice is equal to 1, apa yang berlaku sini? Dia akan calculate area. So function apa yang akan dipanggil? Mula-mula get radius, lepas tu kira, lepas tu display. So ini copy, letak sini. Betul? Okay. Kemas sikit pahala. Kita test tengok. Number 1, calculate area. Okay, kenapa dua-dua keluar? Sebab di bawah tu pun ada juga tu. Ni. So sini else if choice, ambil semua ni, buku tutup ni. Get red, kena ambil get red juga sebab dia akan execute statement ni saja. Okay. Kalau tidak tak ada jari pula, dia tak faham. Test tengok. 2. Okay. Last sekali. Else if choice 3 Okay, macam nak kira semua? Ini semua, of course. Apa lagi? Ini. Okay. So kita test tengok. Number 3, radius. Okay. Yang lain sambung sendiri. Okay. Gua ada demo nak buat, buatlah gua ada demo situ. Okay. Exit pun buat exit. Okay. Boleh? Awal lagi. Boleh kelas? Macam faham Okay. Okay, kalau kita dibuat dalam program sama, diminta buat spera. Sebab spera ada jari kan. Apa formula spera? Formula spera apa Spera. Macam aja spera? S-P-H-E-R-E formula. Okay, 4/3 pi r kuasa 3. Ni volume dia. Okay, sekarang ni saya nak kira volume. Macam nak buat? Yes. Kelas boleh masuk lagi ke? Boleh. Kelas boleh lagi ke? Kalau tak saya stop. Okay, formula dia V is equal to 4 divided by 3 pi r cube 3 ni, kuasa 3 bukan kuasa 2. Okay. So macam mana buat? Mula-mula tiga function yang kena buat. Satu, get radius, float get radius void. Lepas tu calculate, dia akan return double. Calculate volume,
float, radius, display void, display volume, float, radius, dan double volume. So define ke bawah. Tengok sini dulu sebentar. Okey. Ini return. Okey, saya teruskan lah, boleh tak? Saya buat terus. Float dah export kan? Sini apa? Printf. Enter. Scan. Percent. F. Ampersand. Radius. Return. Radius. Radius. Okay. Sini. Apa formula dia? Return. 4/3 pi r se3. So 4/3 times nanti utuh kan? Formula dia apa? Pi r se3. Pi pi kali pau radius 3 return. Okey, ataupun padam ni, padam kita kuasa ni bagi sini. Compile tak? Okay. So display for radius is percent UIF, the volume of spare is percent 2 F inilah. Radius volume. Compile. Okay. So macam mana call dia? Display. Get radius. Sini. Radius. Dia tak kisah sama-sama sebenarnya. Sebab dia different company, lagi senang apa ni. So declare float radius double volume. Okay, sekarang calculate volume. Radius bagi radius. Nampak tak? Radius kepunyaan main tu tendang bola bagi kepada radius kepunyaan calculate volume. Okey, cara tutup. Lepas tu display volume. Oh yes, sorry. Sambut. Yes. Volume. Betul kan? Double. Kata double saudara je. Radius volume.
Boleh? Kalau tak lulus juga tak tahu ni. Okay, saya nak buat menu sistem. Avoid menu. MENU void Okey, apa yang dibuat oleh function main saya ambil alih. Cuma sini ada main. Okey. Okey, buat menu. Integer choice printf percent. Okay, masukkan enter enter radius ya. One calculate volume of space ni line. 2 exit kosong lah. So if choice ini dibuat. Else if choice sini. Siapa nak tadi ni? Gua nak demo ni. Guano demo. Kenapa? Kenapa? Tak tutup. Scan tak ada. Scan tak ada. Scan F tak ada. Please make a choice. Scan send D send new choice. Okay. Okay, nak patah balik je lah. Okay, tekan apa-apa untuk sambung ke menu utama. GETCH kelentong, kita kelentong komputer, then menu close mula dia sendiri. So GETCH kena include apa? Include configuration input output dot. So test tengok. Clear screen kat mana? Tak boleh mana-mana, dia kena ada sistem. Tak boleh. Boleh lah, tapi logik, tengok logik lah. Clear screen dulu baru display. Clear screen display. So Windows dot
include satu Oke, kalau silap macam mana? Bagi peluang juga. So kalau nak buat sub menu pun boleh sebenarnya. Sebab benda yang sama ni kita call. So baik. Oh, dah. Sepuluh. Okay. Okay. That's all for today. Any questions? Boleh tanya. Sub so ya.